TV KPM. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Apa khabar calon-calon SPM 2022? Harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang. Okey, hari ini Abang Fizi nak semua sahabat-sahabat Abang Fizi ni fokus akan satu mata pelajaran yang bakal diajar oleh seorang cikgu kita pada hari ini. Nak tahu apa yang bakal kita belajar? Jom saksikan profil guru pada hari ini dulu. Cikgu, silakan cikgu. Itulah dia. Kita bersama-sama dengan Cikgu Azhari, seorang yang sangat committed. Saya ni kalau mengenalikan segmen di Didik TV ni, sejarah aja Cikgu Azhari. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat Fizi. Fizi sihat? Alhamdulillah bertambah-tambah sihat cikgu. Di samping cikgu juga kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM. Cikgu, hari ini rasanya saya tidak berkesorangan. Saya bersama-sama dengan ramai lagi kawan-kawan cikgu ya? Ya saya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah tingkatan 4. Warisan negara bangsa. Okey cikgu, kenalkan kawan-kawan yang akan bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sebab hari ini saya bawakan 4 orang murid saya dari SMK Teluk Parlimen Garang. Saya perkenalkanlah ya Fizi. Silakan cikgu. Yang pertama saya perkenalkan Nurul Fatihah. Fatihah, lambai sikit Fatihah. Fatihah lambai. Di rumah Fatihah sekarang ni ya. Baik. Okay. Yang kedua saya perkenalkan Nadia Solehah. Hai Nadia. Lambai Nadia. Okey, dan yang ketiga Kamarul Ikram. Hai, Kamarul lah. Okey, terima kasih Kamarul. Dan yang keempat saya perkenalkan Alia Farhana. Lambai Alia. Okey, terima kasih. Itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk slot tingkatan 4 Sukses SPM 2022. Baik, silakan cikgu teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa kita akan masuk kepada beberapa teknik menjawab beberapa soalan. Okey, tapi sebelum tu kita belajar sikit apa yang telah Cikgu Rozana ajar kepada anda semua pada slot menengah atas, slot yang pertama dahulu. Anda ingat ke tidak? Okay, kita ulang kaji sekejap. Okey, yang pertama, untuk kali ini kita akan tahu berkaitan tentang ciri-ciri negara bangsa Fizi. Ya cikgu. Dan untuk bab yang ini kita ada 2 ciri negara bangsa. Yang pertama, Kerajaan Alam Melayu. Murid-murid di rumah yang telah rasanya dah beberapa minggu masuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 pun dah baru beberapa minggu masuk sekolah, mesti tahu bezakan antara Alam Melayu dan juga Kerajaan Melayu Melaka. Okey, ini adalah ciri-ciri. Kita ada raja, ada undang-undang, kita ada wilayah pengaruh, kita ada rakyat. Macam mana nak ingat? Saya sarankan tengok balik slot menengah atas Cikgu Rozana. Dia ada teknik macam mana nak ingat. Okey, yang kedua, kita tengok berkaitan Kesultanan Melayu Melaka Fizi. Ya, awal tadi Kerajaan Alam Melayu ada 4. Tapi di Kesultanan Melayu Melaka kita tambah lagi 2. Okey, kerajaan, kita ada rakyat, ada kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Fizi boleh ingat semua ni Fizi? Rasa macam boleh ingat cikgu. Boleh ingat? Kalau saya bagi akronim, tapi saya ambil daripada slot menengah atas lah Cikgu Rozana. Keratan Pedang Besar. Keratan Pedang Besar cikgu. Keratan Pedang Besar. Kerajaan, rakyat, tan, kedaulatan, keratan, pedang, wilayah pengaruh, okey, dang, undang-undang, dan sah, lambang kebesaran. Faham. Ya, senang nak ingat. Keratan Pedang Besar. Saya rasa kalau ada akronim macam Cikgu Rozana ajar, saya rasa saya pun follow dia. Betul. Ikut cara dia. Senang nak ingat. Okay, ada 6.
Okey, itu Kesultanan Melayu Melaka dan ciri-ciri inilah yang telah membuatkan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu menjadi sebuah kerajaan yang sangat masyhur, sangat unggul. Okey, kita tengok sistem pentadbiran. Okey, macam mana Melaka boleh jadi sebuah kerajaan yang unggul, sebuah kerajaan yang masyhur sebab mempunyai sistem pentadbiran yang teratur dan juga sistematik. Okay. Dan mereka menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Okay, itu nama sistemnya. Yang mana sistem pembesar 4 lipatan ini diketuai oleh Sultan. Okay, dan gelaran Sultan ini, saya rasa murid-murid di rumah boleh tahu, gelaran Sultan ini hanya muncul selepas kedatangan Islam. Tapi soalan saya kepada murid-murid, apa gelaran Sultan sebelum Islam datang? Apa gelarannya, cikgu? Okey, gelarannya adalah raja. Raja. Itu sahaja. Saya rasa semua confused, semua keliru antara raja dan sultan. Cumanya benda sama, tapi selepas kedatangan Islam dan sebelum kedatangan Islam. Okey, dan sultan ini akan dibantu oleh pembesar berempat. Ada 4 orang pembesar yang akan membantu sultan, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Saya rasa saya nak minta lah murid-murid di Google Meet ni salah seorang untuk bagi tahu kita apa peranan. Boleh? Okay, saya nak minta Alia Farhana. Alia? Okay, terangkan kepada kita apakah peranan pembesar berempat ini. Silakan Alia. Silakan Alia. Okey cikgu, terima kasih. Okay. Apa yang saya tahu, tugas bendahara ialah beliau perlu menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua terus angkatan tentera. Beliau juga akan menjadi penasihat kepada sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Seterusnya, tugas bagi penghulu bendahari pula ialah beliau akan dilantik untuk menguruskan perbendaharaan, iaitu hasil kutipan daripada urusan perdagangan, segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukan. Di samping itu, peranan bagi temenggung pula ialah beliau akan dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Lepas tu yang akhir sekali, peranan bagi seorang laksamana pula ialah beliau akan menjadi Panglima Angkatan Laut Melaka, iaitu beliau akan menjaga keamanan di laut. Oh, sangat lengkap jawapan Alia, cikgu. Terima kasih Alia. Maknanya apa yang saya ajar di sekolah dia boleh jawab lah. Saya ajar dia di sekolah. Dahsyat Alia. Dahsyat dia, fokus kat kelas. Tahniah. Okay, betul lah apa yang Alia katakan. Dan pembesar berempat ni sebenarnya peranan dia merangkumi keseluruhan kota Melaka termasuk di Laut Melaka sekali. Oh, sampai ke laut cikgu ya? Sampai ke laut. Dijaga sampai laut. Peraturan di laut pun ada. Okay, bukan sebarangan kapal-kapal boleh datang ke Melaka, tak boleh. Okay, ada peraturannya. Jadi sebab itu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang sangat unggul. Dan pembesar berempat orang ni tadi akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain. Sekejap lagi saya akan terangkan pembesar yang mana. Dan pentadbiran di Melaka pula kita agihkan kepada 2 bahagian. Satu pentadbiran pusat dan satu pentadbiran peringkat jajahan. Walaupun namanya jajahan, tapi itu adalah daerah dan kampung. Itu sahaja. Bukan namanya dia menjajah, tak. Peringkat jajahan adalah peringkat di daerah dan juga peringkat kampung. Alright, inilah yang apa Alia terangkan tadi, tak perlu saya nyatakan lagi. Di peringkat jajahan, ni yang saya kata tadi. Pembesar berempat mentadbir di peringkat pusat bersama-sama dengan sultan. Di peringkat jajahan akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain seperti pembesar ber-8, pembesar ber-16 dan juga pembesar 32. Maknanya dalam satu sistem pentadbiran tu ada ramai. Bukan setakat sultan, bukan setakat pembesar berempat. Kita ada 32 tambah 16 tambah 8. Berapalah tu? Kiralah sendiri. Okay. Dan pembesar ber-8 ni antaranya adalah kita ada Syah Bandar yang kutip cukai dan juga pembesar yang ada gelaran Seri. Okay. Ber-16 ada gelaran Raja dan juga 32 ni adalah pembesar peringkat bawahan, peringkat rendah. Okay. Yang menguruskan pentadbiran daerah, pentadbiran kampung. Okay, dan mereka ini juga dipertanggungjawabkan jaga keamanan kawasan masing-masing. Okay, kalau daerah itu adalah penghulunya di situ. Oh, ni penghulu lah cikgu? Ya, penghulu.
Oh, pembesar 32 ni. 32. Baik. Okay. Dan juga mereka boleh kutip cukai. Itu antara kuasa yang mereka ada. Okay, Fizi, saya teruskan. Itu satu sudut sistem pentadbiran. Yang kedua, kita tengok Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Jangan kata kita tak boleh patuh undang-undang sebab undang-undang baru wujud. Tak. Dari dulu lagi dah wujudnya undang-undang. Untuk jaga keselamatan rakyat, untuk jaga keamanan kita, kesejahteraan kita, dan di Melaka hanya ada 2 undang-undang sahaja. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka, dan juga yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Tadi saya bagi tahu sistem pentadbiran di Melaka merangkumi di darat, kota Melaka itu sendiri, dan juga di laut. Saya rasa murid-murid di rumah boleh bezakan yang mana satu di darat, yang mana satu di laut. Hukum Kanun Melaka merangkumi undang-undang di kota Melaka itu sendiri. Ada 44 fasal yang merangkumi cerita pasal jenayah, apakah kuasa sultan, apa kuasa pembesar, dari sudut kekeluargaan, macam mana kita nak buat, nikah kena ada berapa saksi, kalau dalam keluarga tu ada masalah, apa kita nak buat, ada dalam Hukum Kanun Melaka. Dari sudut ekonomi pun sama. Okay, kita ada cerita pasal riba, kenapa riba tak boleh, sebab Islam dah datang ke Kota Melaka. Dan yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Okay, yang ini hanya merangkumi di kawasan laut sahaja. Okay, ada cerita pasal nakhoda, peranannya apa? Termaktub dalam fasal Undang-Undang Laut Melaka. Dan dari sudut pelayaran, nak pergi mana berapa lama, kalau tak cukup 3 bulan, apa denda yang dia kena buat. Jenayah atas kapal pun sama. Kalau bunuh atas kapal, hukumannya apa? Ada cerita di dalam Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kita bagi beberapa contoh. Okey. Ini dalam Hukum Kanun Melaka fasal 5.1. Okey, ini yang dinyatakan dalam Hukum Kanun Melaka, bukan kita suka-suka hati. Apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka hukumannya adalah bunuh. Oh, baik, faham cikgu. Itu sahaja. Nampak mudah, nampak kejam, tapi itulah Hukum Kanun Melaka. Pada zaman itu je. Pada zaman itu. Okey, fasal 5.1. Dan fasal 30 pula. Okey, ada menyatakan berkaitan dari sudut perniagaan, berkaitan dari sudut ekonomi. Amalan riba diharamkan dalam perniagaan. Sebab ketika ini agama Islam dah datang ke Melaka, riba tak boleh. Dan dinyatakan juga siapa yang boleh buat menjalankan perniagaan, mestilah akil balik, mestilah siuman, dan perlu melafazkan niat jual beli. Saya rasa Fizi, masyarakat kita ni ada juga yang membuat lafaz niat jual beli sampai sekarang. Saya beli ya, saya jual ya. Itu contohnya. Itulah lafaz niat jual beli. Faham, tapi adalah dalam kalangan kita yang buat sebegitu. Okey, Hukum Kanun Melaka pasal 30. Dan Undang-Undang Laut Melaka, seseorang yang buat jahat, bunuh atas kapal, maka hukuman juga adalah hukuman mati, hukuman bunuh. Okey, di atas kapal. Sama juga di darat tadi, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, dan fasal 9, jika malim lalai buat tugas ataupun kapal tu rosak, kapal tu berlanggar, maka dia juga akan dijatuhi hukuman bunuh. Sebenarnya berat malim ni. Malim ni apa cikgu? Okey, kalau nak tahu apa malim, saya nak minta Nurul Fatihah. Boleh jelaskan kepada kita apa tugas malim? Fatihah, apa tugas malim, Fatihah? Okey, baik cikgu, terima kasih. Malim ditugaskan dalam ilmu pelayaran. Dia harus arif dengan ilmu pelayaran. Selain itu, malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Faham Fizi? Faham, saya dah faham cikgu. Maknanya malim ni atas kapal ni kita ada nahoda, kita ada malim, kita ada jurubatu, jurumudi. Maknanya nahoda ni orang paling pandai sekali atas kapal. Number one lah cikgu. Number one. Tapi kuasa dia masih lagi di bawah nahoda walaupun dia pandai. Sebab dia kena tahu kedudukan bulan dan bintang.
Saya rasa murid-murid di rumah Fizi tahu kot kenapa kita kena pandai baca. Malim kena pandai baca kedudukan bulan dan bintang. Betul. Okay, sebab kita boleh tahu pelayaran tu nak ke mana. Nak ke arah mana? Zaman Melaka tak ada kompas Fizi. Betul. Tak Dia kena tengok buru, cikgu. Ya, betul. Baiklah, kita rehat seketika kawan-kawan. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran sejarah tingkatan 4 warisan negara bangsa bersama dengan Cikgu Azhari. Cikgu, teruskan cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Okey, untuk segmen kali ini kita akan terus masuk kepada cara menjawab soalan. Saya rasa murid-murid di rumah tingkatan 4 dan mungkin abang-abang tingkatan 5 dah tahu format peperiksaan. Okey, kita ada 2 kertas sahaja. Kertas 1 soalan berbentuk objektif. Baik. Kertas 2 soalan berbentuk struktur dan juga soalan esei. Saya rasa itu semua dah faham dah benda tu. Tak payah kita nak ulang balik. So kita tengok macam manakah bentuk soalan struktur. Soalan struktur Fizi untuk bahagian A kita ada 4 soalan. Dan 4 soalan ini murid-murid semua kena wajib jawab. Tak jawab dosa. Okay, tak ada gurau-gurau. Potong markah. Tak ada potong Fizi. Tak ada markah. Kurang. Kurang. Okey. Ada 4 soalan dan bagi setiap soalan ada 3 pecahan seperti mana yang saya tunjukkan ini, A, B dan C. Dan kadang-kadang dia akan beri tambahan lagi satu D. A, B, C, D. Okay, itu pecahan dia. Maksudnya 3 kali 4, 12 ya Fizi. Saya lemah matematik ni. Lebih kurang cikgu. Lebih kurang. Saya terror fizik cikgu. Oh ya. Matematik pun kurang cikgu. Okey, ada 12 soalan yang kena dijawab untuk soalan struktur. Dan satu soalan struktur kita beri kepada anda 10 markah sahaja untuk satu soalan struktur. Maknanya yang wajib jawab ada 40 markah lah. Okay? Dan ini antara contoh yang saya buat untuk murid-murid di rumah. Kita ada penyataan. Atas ni kita panggil sebagai stimulus ataupun penyataan. Dan saya nak minta murid-murid semua kalau dah dapat soalan tolong baca penyataan. Baca betul-betul, kaji dalam-dalam sebab dalam penyataan mungkin ada jawapan. Dan dalam yang tersirat dalam penyataan pun mungkin ada jawapan. Boleh bantu awak untuk menjawab soalan. Okay, contoh. A, nyatakan 2 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, 2 markah. Saya bacakan dulu soalan. Jelaskan kedua-dua ciri negara bangsa dalam 1A, 4 markah. Yang ketiga, kita minta murid-murid untuk mengkaji prinsip rukun negara, setia kepada raja dan negara. Kenapa? Mengapa kena setia kepada raja dan negara? 4 markah. So total up keseluruhannya 10 markah. Kita pergi ke satu-satu soalan. Okey, soalan A. Macam saya kata tadi, kita fokus kepada penyataan dulu, stimulus ini. Apa yang ada dalam stimulus? Pertama, kita ada komuniti, kita ada wilayah dan juga kita ada simbol kewibawaan. Ini adalah apa yang terkandung dalam stimulus. Mungkin komuniti, satu perkataan yang agak tak biasa dengan kita, komuniti, ataupun boleh dipanggil sebagai masyarakat, ataupun rakyat, ataupun penduduk. Itu adalah komuniti. Yang kedua, wilayah. Okey, sebut je wilayah, mungkin ada yang terbayang-bayangkan wilayah persekutuan, KL. wilayah Labuan, wilayah KL. Bukan. Tapi itu adalah sebuah negeri ataupun mungkin negara, mungkin kerajaan. Dalami stimulus itu, penyataan itu. Okay, kewibawaan. Mungkin ada cerita pasal pentadbiran, macam mana pentadbiran kita kukuh, sistematik, ekonomi kita sistematik yang membawa kepada patriotisme, cintakan negara. Okay, sekarang kita nak jawab soalan A. Nyatakan 2 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Pertama sekali, tolong fahamkan kata tugas. Nyatakan apa yang dia nak. Adakah fakta sahaja ataupun
perlu awak tulis fakta, huraian, contoh yang mana satu. Kena faham. So, nyatakan hanya perlu fakta sahaja, tak payah nak huraikan. Siapakah yang berada di depan saya ini? Fizi. Ya, cikgu. Fakta. Nyatakan. Bukan Fizi adalah penyampai radio sekian-sekian. Fizi lepas ni dia nak balik. Tak. Itu adalah huraian. Baik, cikgu. Okey? Faham. Dan seperti yang saya kata tadi, bezakan antara Alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Ingat tak lagi tadi Fizi? Ingat, cikgu. Akronim apa tadi Fizi? Apa, cikgu? Keratan, pedang, besar. Itulah ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tapi dia nak 2 je. Kenapa 2? Sebab nak 2 markah. Okey, tak banyak. Baik, cikgu. 2 je. Daripada 6 dia nak 2. Okey, contoh jawapan kerajaan rakyat. Terus dapat 2 markah. Okey, tapi soalannya boleh tak jawab lebih. Kita ada 6 tadi. Boleh, tak ada masalah. Wilayah pengaruh, wilayah persekutuan, kedaulatan, lambang kebesaran, undang-undang. Yang mana salah? Satu ni yang salah. Yang salah. Yang salah. Wilayah persekutuan, cikgu. Wilayah persekutuan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okay, tak ada kaitan. Okay, cumanya kita pangkah kat sini, tapi kita tak tolak markah. Okay, untuk sejarah kita tak ada konsep tolak-tolak. Kalau salah, tak ada markah. Itu sahaja. Nak jawab lebih, silakan. Tak ada masalah. Lebih selamat, cikgu, ya? Lebih selamat. Walaupun 2 markah. Okay, yang kedua, jelaskan kedua-dua ciri negara bangsa dalam satu A. Soalan A nak ciri, soalan B jelaskan. Baik. Macam tadi, jelaskan berkaitan Fizi. Saya tak nak tanya siapa depan saya. Kita dah tahu. Baik. Okay, jelaskan Fizi ni siapa. Okay, jelaskan. Contoh. 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 Baik, cikgu. Bukan contoh tu, betul. Baik, cikgu. Teruskan, cikgu. Okey. Jelaskan kedua-dua ciri, kata tugas jelaskan, nyatakan fakta, jelaskan, ada huraian, ada contoh kalau ada. Okey, kedua-dua ciri. Itu adalah kehendak soalan dia. Okey, sekarang ni antara murid-murid di Google Meet, siapa nak jawab soalan ini? Siapa nak jawab? Okay. Kamarul, angkat dulu, silakan. Cikgu. Silakan, Kamarul. Terima kasih, cikgu. Antara kedua-dua ciri negara bangsa adalah yang pertama, kerajaan muncul disebabkan adanya raja dan merupakan pemerintah tertinggi. Raja dibantu oleh pembesar. Yang kedua ialah raja dikaitkan pula dengan Dewa Siva. Sultan mempunyai lambang kebesaran, contohnya Cok Moho. Okey, itu saja Kamarul. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok jawapan Kamarul ni boleh dapat berapa markah. Okey, selalunya dalam soalan struktur kita akan bagi dia garisan untuk dijawab. Okey, garisan nombor 1 Roman dan juga 2 Roman sebab markah dia ada 4. Okey. Dan apa yang saya nak beritahu kat sini, awak juga boleh menjawab di mana-mana kawasan yang kosong, bukan setakat atas garis. Sebab Fizi ada calon kita, kalau 2 garis, dekat 2 garis itu je lah ditulis. Boleh kalau jawab. nak tak cukup, rasa banyak sangat idea, tak cukup, nak sambung dekat bawah boleh. Tak ada masalah. Nak sambung kat tepi pun boleh, tak ada masalah. Sebab pemeriksa akan cari, cikgu akan cari jawapan tu kat mana. Kalau dia buat anak panah pergi ke muka surat sebelah, kita akan follow anak panah tu. Baik, cikgu. Okay, sebab kita nak bantu. Okay, kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Kita tahu kerajaan adalah ciri. Tapi kita nak jelaskan. So, kerajaan tak boleh ada markah. Yang ada markah kat sini adalah raja. Okay, kerajaan itu ada raja. Yang kedua, kerajaan adalah pemerintah tertinggi. Okay, orang paling tinggi sekali, ketua. Dan raja dibantu oleh pembesar. Sebab dia suruh jelaskan apa itu peranan apa itu ciri kerajaan. So, raja 1, pemerintah tertinggi 1, pembesar 1. 3 markah kat sini dalam satu ayat. Okay, bukan susah pun. Okay. Dan saya rasa murid-murid kat rumah boleh tambah lagi satu kot, sistem apa yang diguna pakai oleh Kesultanan Melayu Melaka kerajaan ini tadi, iaitu sistem pembesar 4 lipatan. Kalau murid-murid tambah di sini pun dapat markah juga. Dah tak cukup ada masalah. 4 markah. Dah cukup 4 markah. Walaupun hanya menjelaskan satu ciri sahaja, pun tak ada masalah.
Okey, yang kedua, raja dikaitkan dengan dewa Siva. Okey, ingat ini Melaka. Okey, dewa Siva hanya muncul di alam Melayu. Melaka kita panggil sebagai sultan, tak ada dah konsep dewa-dewa ni, tak ada. Okey, lambang kebesaran. Sultan mempunyai lambang kebesaran. Lambang kebesaran kenapa salah? Sebab ciri. Apa huraian untuk lambang kebesaran? Cap mohor. Contoh lambang kebesaran. Kita ada warna nobat, regalia. Okey, itu contohnya. Saya rasa murid-murid jelas kot macam mana nak dapatkan markah. Faham cikgu? Okay? Dan soalan seterusnya berikut adalah prinsip. Soalan terakhir sebenarnya selalunya adalah soalan kebat. Tak perlu baca buku pun boleh jawab rasanya. Okey, mengapa rakyat perlu setia kepada raja dan negara? Okey, murid-murid di Google Meet, ada siapa yang nak jawab? Baik, kita ada Alia Farhana cikgu. Silakan Alia. Rakyat ni dia perlu menyatakan kesetiaan kepada raja dan negara kerana raja ni dia merupakan ketua utama negara dan melambangkan kedaulatan negara yang membolehkan rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Selain itu juga bagi memastikan kemakmuran negara terjamin yang membolehkan negara berkembang dengan pesat. Wow, itu jawapan daripada Alia cikgu. Alia Farhana, terima kasih. Kata tugas kat sini, mengapakah? Kita nak sebab. Ya, dan kat sini kita nak kenapa setia kepada raja satu, kenapa setia kepada negara satu. Mana-mana jawapan yang kita awak boleh fikirkan secara logik. Okay, nak jawab soalan seperti ini mesti ada kepala ayat. Okay, untuk melengkapkan ayat awak, raja ketua utama, lambang kedaulatan dan juga kalau dia adalah ketua, dia akan jaga kita. Bila raja jaga rakyat, kita akan hidup dalam keadaan aman. Okey, fakta ketua utama, kedaulatan fakta, aman adalah huraian. Untuk soalan mengapakah, nak bagi huraian boleh, tak ada masalah. Dikira juga markah di situ. Selain itu, biasakan awak untuk menulis jawapan seterusnya, fakta seterusnya dengan menggunakan penanda wacana. Selain itu, okay, untuk lengkapkan. Pastikan kemakmuran, fakta. Okay, kalau negara kita dah makmur, ekonomi dah berkembang, negara kita juga akan berkembang dengan pesat. Baiklah. Kita harapkan apa yang cikgu ajar ni dapatlah kita memberikan tumpuan serta kita memahami apa yang cikgu Azari ajar ni. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini ditemani oleh Cikgu Azari kita. Selamat menonton Sukses SPM 2022. Hari ini kita mentelaah tentang mata pelajaran sejarah iaitu warisan negara bangsa. Baik cikgu, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Saya yakin juga pasti ramai kawan-kawan calon-calon SPM tak sabar-sabar nak mendalami lagi cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Bukan setakat calon SPM. Saya rasa benda ni pun murid-murid tingkatan 4 pun boleh belajar dari sini. Betul, untuk cikgu. Sebagai permulaan. Okey, tadi soalan struktur kita dah selesai. Sekarang ni kita masuk kepada soalan esei bahagian B kertas 2. Dan untuk bahagian B kertas 2 kita ada beberapa soalan yang kita tawarkan kepada calon SPM. Dan hanya 3 soalan sahaja yang boleh dijawab, yang akan dikira sebagai markah lah. Nak jawab lebih boleh, silakan, digalakkan. Okay, sebab kita akan pilih markah mana yang lebih tinggi. Jawab kurang, janganlah. Betul. Kan, tak cukup markah nanti. Macam mana nak lulus? Kena lebihkan cikgu ya? Lebihkan, kurang jangan. Okey, dan setiap soalan kita pecahkan kepada 3 seperti ini. Cumanya markah kita tawarkan lebih banyak. Okey, 4 markah, 8 markah, 8 markah, 20 markah untuk satu soalan. Maknanya untuk bahagian B kita tawarkan 60 markah untuk anda. Banyak tu.
Okey, contoh sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka merupakan pentadbiran yang tersusun. Terangkan peranan pembesar berempat, 4 markah. Okey, dan soalan B, huraikan Undang-Undang Hukum Kanun Melaka, 8 markah. Dan soalan C, seperti soalan struktur, soalan terakhir kita akan tawarkan soalan kebat. Apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat negara kita tak mention rakyat Melaka, Kesultanan Melayu Melaka tak, negara kita. Maksudnya soalan C ni berkaitan zaman sekarang. Malaysia sekarang. Kalau rakyat Malaysia tak patuh undang-undang, apa akan jadi? Okey, 8 markah. Okey, untuk soalan A kita tak akan bincangkan sebab tadi awal-awal segmen tadi Alia Farhana dah terangkan kepada kita apa peranan pembesar berempat. Jadi sekarang kita tengok soalan B, huraikan. Dah nama pun kata tugasnya huraikan. Mestilah dihuraikan. Bagi fakta, bagi huraian, ada contoh? Bagi. Kalau ada. Okey, kalau tak ada masalah. Yang penting ada huraian. Okey, 8 markah huraikan. Kita nak kehendak soalan, kita nak hukum kanun Melaka menjamin kemakmuran, kesejahteraan. Okey, macam mana hukum kanun Melaka menjadikan ekonomi Melaka ni berkembang. Okey, murid-murid di Google Meet. Siapa yang nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Baik, Nadia Solehah. Okey, terima kasih Cikgu. Undang-Undang Hukum Kanun Melaka membincangkan tentang hukuman yang dikenakan ke atas perbuatan jenayah seperti membunuh dan mencuri. Jika seseorang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja, maka dia akan dihukum bunuh. Selain itu, undang-undang ini juga mempunyai peraturan berkaitan urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik dan perlu melapaskan niat jual beli. Lengkap cikgu jawapan daripada Nadia Solehah. Bagaimana cikgu dengan jawapan beliau tadi? Dengar-dengarnya kalau ikut saya dengar maka penuh kat situ. Baik cikgu. Tapi lepas ni kita tengoklah macam mana. Cumanya yang apa saya suka jawapan Nadia Solehah adalah dia bercerita pasal urus niaga, perniagaan yang berkaitan dengan ekonomi. Okey. Ekonomi berkembang, negara akan jadi makmur. Kemakmuran. Dia dah settle, dah selesai satu perkara. Nadia juga bercerita pasal jenayah. Okey, kalau buat jenayah apa hukuman dia? Kesejahteraan. Okey, kita tengok markah dia berapa. Seperti biasa kepala ayat buat, okey, boleh buat kepala ayat, ambil je dari soalan. Hukuman dikenakan ke atas perbuatan jenayah. Okey, dapat satu markah di situ. Apa contoh jenayah? Membunuh dan mencuri. Ada satu markah kat situ. Walaupun bagi 2 contoh, hanya satu markah sahaja. Jadi kesimpulannya dekat sini nak bagi contoh satu je. Tak payah banyak-banyak. Sebab banyak contoh nanti satu je. Takut salah satu. Okay? Maksud saya adalah satu fakta, hanya satu contoh. Tak payah ingat banyak-banyak. Okay, membunuh dan mencuri. Dan Nadia juga memberitahu kita, menjawab, dia bagi tahu fasal yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Yang tadi itulah. Jika membunuh raja tak tahu, pembesar tak tahu, maka dia pun akan dihukum bunuh. Okey, lengkaplah di situ, ada fakta, ada contoh, ada huraian. Okey, dan isi yang kedua Nadia tadi, undang-undang juga ada peraturan berkaitan urus niaga. Dia cerita pasal ekonomi, pasal perniagaan. Untuk apa urus niaga itu dibuat? Kawal perdagangan di Melaka. Okay. Kenapa kena kawal? Kalau kita tak kawal, peniaga-peniaga di Melaka akan urus niaga dia akan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Kesultanan Melayu Melaka amat menekankan ajaran Islam. Apa yang ditekankan tadi? Iaitu amalan riba. Okay, kalau tambah lagi satu amalan riba pun boleh dapat markah satu lagi dekat situ. Okey, dan huraian dia tambah lagi, yang menjalankan perniagaan mesti akil balik, lepas niat jual beli. Okey, ini
Maknanya tadi dah ada 3, urus niaga 4, perdagangan 5, tidak pertentangan 6, akil balik 7, lafaz niat jual beli ada 8. Maknanya lengkap 8 markah. Okey. Okey, itu soalan B. Soalan C. Inilah tadi, kalau kita tak patuh undang-undang, apa akan jadi kepada negara kita? Okay, sekarang ini, sebab kebanyakan calon SPM ni Fizi, dia tak baca betul-betul. Diingatkan, kalau rakyat Melaka tak patuh undang-undang Melaka, apa jadi? Tapi sebenarnya ini macam soalan bahasa Melayu sahaja. Kita baca sebagai soalan bahasa Melayu, apa yang akan berlaku? Ini soalan kebat je soalan kebat. Pada pendapat. Pendapat masing-masing. Okay, nyatakan pendapat awak. Itu kata tugas. Apa yang akan berlaku jika itu adalah kehendak soalan kalau kita tak patuh. Okey, siapa boleh bantu saya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, Kamarul yang angkat dulu. Kamarul, silakan Marul. Baik, terima kasih cikgu atas soalan yang dilemparkan. Pada pendapat saya, sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang, akan berlakunya huru-hara dalam negara. Jenayah yang dilakukan oleh rakyat akan semakin berleluasa seperti kecurian dan pembunuhan. Selain itu, keamanan dan keharmonian negara yang tergugat. Keadaan ini boleh menyebabkan anasir-anasir luar akan mengambil kesempatan terhadap negara kita untuk menjalankan aktiviti mereka seperti penyeludupan dadah dan penyebaran ideologi pengganas. Itu sahaja cikgu. Terima kasih. Abang betul-betul teruja lah bila mendengar jawapan daripada Kamarul ni cikgu. Ideologi pengganas tu yang ayat bombastik yang tinggi tu. Sangat tinggi. Syabas Kamarul, syabas. Okey, terima kasih Kamarul. Seperti biasa nak jawab soalan esei bahagian B ini, mulakanlah dengan kepala ayat. Ambil sahaja dari soalan mudah. Okey. Jika rakyat tidak mematuhi undang-undang, akan berlakunya huru-hara dalam negara. Saya rasa kat sini kita boleh bagi markah tak kat sini Fizi? Boleh cikgu? Boleh, huru-hara. Kalau kita tak patuh undang-undang, huru-hara. Betul. Kalau kita tak patuh undang-undang jalan raya, bayangkanlah apa yang akan jadi. Huru-hara betul. Huru-hara betul. Kiri kanan aksidenya. Ya, betul. Okey, jenayah yang dilakukan oleh rakyat akan semakin berleluasa. Kalau tak patuh kepada undang-undang, mereka akan sesuka hati buat jenayah mereka. Okey, kalau tak patuh undang-undang. Dan Kamarul juga bagi kita apa contoh jenayah itu, kecurian, pembunuhan. Yang seperti selalu kita lihat dalam berita-berita surat khabar itulah. Betul. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Okey, huru-hara 1 markah, berleluasa 1 markah, bagi contoh 1 markah. Kat sini ada 3 markah. Okey, selain itu, kalau kita tak patuh undang-undang, keamanan akan tergugat. Kalau dah asyik buat jenayahnya, nak aman ke? Memang tak. Memang taklah kan. Okey, keamanan, keharmonian tergugat. Kalau keamanan negara kita tergugat, anasir luar akan ambil kesempatan. Okay. Belajar daripada sejarah macam mana Kesultanan Melayu Melaka boleh jatuh. Okay. Sebab negara Kesultanan Melayu Melaka kucak-kacir ketika itu. Sebab itu anasir luar boleh masuk campur. Okay. Oleh itu, jagalah kita punya negara. Betul. Janganlah bagi orang luar masuk. Okay. Dengar tu kawan-kawan. Dengar tu. Okay. Anasir luar masuk untuk apa? Untuk buat aktiviti-aktiviti mereka. Bukan aktiviti yang baik. Betul. Tapi aktiviti seperti Kamarul kata tadi, penyeludupan dadah. Okay. Kita tengah huru-hara. Kita tengah bergaduh. Senang orang luar nak masuk, seludup dadah. Sebab kita punya pihak berkuasa tengah uruskan yang huru-hara ni tadi. Betul. Okay. Penyeludupan dadah dan juga ideologi pengganas. Tadi 3 markah. Aman 1 markah, 4 kesempatan, 5 aktiviti, 6 penyeludupan dadah, 7 penyebaran ideologi, 8. Okey, kalau nak terangkan berkaitan penyeludupan dadah pun boleh. Okey, kenapa kita tak nak dadah ni diseluduk masuk? Itu dia 8 markah untuk Kamarul. Syabas Kamarul. Cikgu, kita rehat seketika cikgu. Ya, silakan. Kita kembali selepas ini untuk Sukses SPM 2022. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sekali lagi terima kasihlah kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2022. Ya, teruskan memberikan perhatian atas apa yang Cikgu Azharin ajar ni, sebab hari ini kita akan mentelaah tentang mata pelajaran sejarah tingkatan 4 warisan negara bangsa. Silakan Cikgu Azhari. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu. Dan untuk kali ini, untuk yang terakhir ini, kita akan lebih fokus kepada soalan objektif. Aha. Dan bagi murid-murid yang saya rasa dah tahu, tapi bagi yang belum tahu, untuk kertas 1 objektif, kita menawarkan 40 soalan untuk dijawab. Dan kena jawab semua, tak ada pilihan. Okay, 40 soalan ini adalah soalan yang berbentuk objektif yang mesti dijawab dalam masa 1 jam. Ikut pengalaman saya Fizi, mungkin waktu jaga SPM, jaga peperiksaan SPM, ada kalangan calon ni yang dia ambil masa sekejap sahaja, 30 minit dah siap. Saya rasa agak membazir masa dekat situ. Bukan bazir, dia agak sayang lah. Kita dah bagi 1 jam untuk jawab, tapi dia dapat siapkan 30 minit. Nak kata hebat, tak juga. Kadang-kadang ada yang main lempar pemadam. Ada juga. Itu untuk yang dia tak tahu jawapan lah. Baik Cikgu. Okay. So sekarang ni kita nak tengok macam mana untuk menjawab soalan objektif dalam masa 60 minit yang ditetapkan. Okay, saya bagi contoh soalan objektif. Seperti soalan SUTU dan soalan esei, soalan objektif juga ada stimulus, ada penyataan. Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai ciri negara bangsa tersebut. Kerajaan. Okey Fizi, untuk kertas 1 lebih awal berbanding kertas 2. Saya sarankan calon-calon di luar sana, murid-murid di luar sana dapat kertas soalan conteng. Manfaatkan masa yang ada dan sambil menjawab kertas 1, ulang kaji untuk kertas 2, untuk kertas yang seterusnya. Okey, contohnya apa lagi ciri-ciri kerajaan Melayu Melaka yang lain? Conteng dekat sini, tulis, manfaatkan masa yang ada. Okay. Apakah bukti yang menyokong penyataan tersebut? Okay, kita nak bukti. Apa bukti yang menyokong kepada ciri kerajaan ini tadi? Jadi sekarang ni saya nak minta bantuan murid-murid di Google Meet. Siapa yang nak tolong saya jawab soalan ini? Siapa nak jawab soalan 1 ni? Okey, Nurul Fatihah. Silakan Fatihah. Okey, Nurul Fatihah, perkara yang pertama saya nak tanya awak bukan jawapan yang betul. Saya nak Fatihah bagi tahu kita semua manakah antara jawapan A, B, C, D ini adalah jawapan yang salah. Silakan Fatihah. Silakan Tia. Baik Cikgu, terima kasih. Pendapat saya, jawapan B tu salah. Yang ketaatan rakyat tu. Okey, ketaatan rakyat. Okey, murid-murid di rumah. Perkara yang pertama baca soalan, perkara yang kedua cari salah. Kita kan selalu cari salah orang. Betul. Tapi kali ni kita cari salah jawapan. Betul. Okey, Fatihah, bagi tahu kita semua, bagi tahu murid-murid yang lain pada pendapat anda, kenapa B tu Fatihah kata salah? Okey. Saya kata B tu salah sebab rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka. Dan Sultan Melaka kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Itu jawapan saya. Betul. Okay, kenapa ketaatan rakyat ini salah? Sebab rakyat setia kepada raja. Tak ada kaitan dengan kerajaan. Okey, B dah salah. Okey, antara A, C dan D. Saya nak tanya Fatihah sekali lagi. Tadi dah tahu yang mana salah. Sekarang bagi tahu kita yang mana jawapan yang betul. Okey. Bagi pendapat saya, jawapan A itu betul. Okey, jawapan A kewujudan raja. Betul jawapan Fatihah. Okey, kewujudan raja adalah jawapan dia. Raja wujud, kerajaan wujud. Parameswara datang ke tanah kita mewujudkan kerajaan Melaka. Parameswara raja, Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan. Okey, betul. Tahniah Fatihah. Yeay. Okey. Baik. Alright. Okey.
Seterusnya soalan yang kedua. Pembesar berempat di Kesultanan Melayu Melaka telah memperoleh kawasan pegangan. Bagaimanakah kawasan pegangan tersebut diperolehi? Okey, ada 4. Pertama sekali baca soalan, baca stimulus. Pembesar berempat dan juga kawasan pegangan adalah maklumat. Okey, stimulus kat sini. Seperti biasa, gunakan masa yang ada. Nyatakan pembesar berempat di atas kertas soalan ini. Kenapa? Sebab kita nak ulang kaji untuk kertas 2 yang akan kita jawab nanti. Sambil-sambil jawab objektif, sambil-sambil kita ulang kaji untuk kertas 2. Pembesar berempat, bendahara, Pulu Bendahari, Temenggung Laksmana. Sekarang kawasan pegangan. Kawasan yang dipegang oleh pembesar tersebut. Bagaimanakah kawasan pegangan tersebut diperolehi? Bagaimanakah kata tugas? Bagaimanakah cara? Macam mana cara pembesar ini dapat kawasan ini? Adakah disebabkan perluasan kuasa? Tidak. Okey, kalau perluasan kuasa kita tak dapat kawasan pegangan, kita dapat wilayah pengaruh. Okey. Yang kedua, pengurniaan sultan. Sultan bagi kawasan itu kepada pembesar. Dia dah jadi macam hadiah. Okey, sultan bagi. Adakah disebabkan hubungan diplomatik? Okay, saya rasa semua pernah tengok filem-filem yang ada di Malaysia kita ni. Kalau wujud hubungan diplomatik, mesti ada hubungan perkahwinan. Okay, saya buat hubungan diplomatik dengan kerajaan lain, bermakna ada hubungan perkahwinan dekat situ. Okay, anak you kahwin dengan anak I. Okay, hubungan diplomatik. Okay, hubungan keagamaan. Dari segi agama, saya rasa ini antara jawapan yang tak betul lah. Agama dengan kawasan tak ada kaitan langsung. Jadi antara banyak-banyak ini, bagi Fizi. Ya. Saya soal Fizi. Baik, boleh cikgu. Fizi? Senang je. Senang je. Mana jawapan dia? Bagi saya adalah B, cikgu. Pengurniaan sultan. Ya, betul, tepat sekali. Bukan murid-murid saya je pandai, fizio pandai. Terima Tanya kasih, Fizi. cikgu. Sebab cikgu yang ajar, cikgu. Ya. Okey Fizi. Okey, cikgu. Soalan 2, soalan 3. Maklumat berikut berkaitan hukum kanun Melaka. Macam tadi saya bagi tahu, hukum kanun Melaka berkaitan dengan kota kota Melaka. Minta maaf, kota Melaka. Okey, mengikut isu kekeluargaan, terdapat larangan yang dikenakan kepada hamba abdi dan wanita di Melaka. Isu keluarga, pegang kepada maklumat yang dibagi, keluarga. Walaupun cerita pasal hamba abdi dengan wanita, pegang kepada keluarga. Apakah larangan tersebut? Adakah dalam keluarga tersebut kena bayar cukai antara keluarga? Anak kena bayar cukai kepada bapa, bapa kena bayar cukai kepada mak. Oh, kalau macam tu Seronok. Seronok. Mak paling banyak bayar cukai. Nak makan bayar cukai. Okey, bayar cukai. Adakah dilarang menjadi saksi nikah? Okey, keluarga. Adakah untuk menjalankan urus niaga dalam keluarga berniaga? Mak masak, nak makan bayar. Ada tak? Ada kaitan tak? Kalau macam tu jenuh. Kita nak membayarnya. Okey, adakah untuk menguruskan pelayaran? Ingat hukum kanun Melaka di darat, di kota, ada tak kaitan dengan berlayar laut? Tak ada. Sekali lagi Fizi, saya nak minta bantuan. Baik. Pendapat Fizi, mana jawapannya? Saya rasa B, cikgu. Menjadi saksi nikah, cikgu. Ya, betul, tepat sekali. Hebatlah Fizi ni. Itu dia. Okey, jawapan dia adalah hamba abdi dengan wanita dalam isu keluarga tak boleh jadi saksi. Betul, cikgu. Okey. Okey, soalan yang keempat. Yang ini kita tak sentuh di awal bab, di awal tadi, cuma saya rasa di slot menengah atas ada sentuh berkaitan ini. Nakhoda jenal, nakhoda diri dan nakhoda sahak. Kita ada 3 nakhoda, okey, yang menguruskan pelayaran. Ini maklumat yang dia bagi. Sekarang ni dengan apa sahaja pengetahuan yang anda ada, saya rasa cuba kita sama-sama rungkaikan yang mana betul, yang mana salah. Okey, siapa yang nak bantu saya untuk soalan ni? Angkat tangan. Baik, Nadia Soleha. Okey, Silakan, Nadia. Antara A, kuasai ilmu pelayaran, mengemaskini urusan cukai, mengekalkan campur tangan kuasa asing, mengusahakan undang-undang Laut Melaka. Bagi pendapat Nadia, yang mana satu adalah jawapan yang salah, yang tak betul? A.
Sebab dia yang menguasai ilmu pelayaran laut ialah malim. Ya, malim. Yang awal-awal tadi kita dah bincangkan apa tugas malim. Siapa tadi Fatihah yang ceritakan tadi berkaitan tentang malim. So, salah menguasai ilmu pelayaran. Bukan tugas nahoda. Segala ilmu-ilmu atas kapal itu adalah malim. Okey, mengemas kini urusan kutipan cukai. Okey, adakah nahoda? Nahoda orang paling tinggi atas kapal, dia kena kutip cukai? Tidak, cikgu. Okey. Mengekalkan campur tangan kuasa asing. Tadi awal-awal tadi kita cerita, ada tak cerita pasal kita dijajah oleh kuasa asing? Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey. So, Nadia, jadi Nadia jawapan yang betul bagi pendapat awak, Nadia? D. Mengusahakan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, mengusahakan Undang-Undang Laut Melaka. 3 nahoda inilah yang telah mengusahakan Undang-Undang Laut Melaka. Baiklah. Syabas kepada semua kawan-kawan Abang Fizi yang ada dekat Google Meet dan juga dekat rumah ni, cikgu. Cikgu, kesimpulan rumusan pada hari ini, cikgu. Okey, rumusan yang saya dapat kita simpulkan hari ini di Melaka, di Kerajaan Alam Melayu, kita ada ciri dia masing-masing. Okey, macam mana nak ingat ciri-ciri ini? Ingat negara kita. Negara kita, sistem kita hampir sama dengan sistem Kesultanan Melayu Melaka. Cuma mereka ada sultan, kita ada sultan. Mereka ada bendahara, kita ada Perdana Menteri. Sistem kita lebih kurang sama. Dan bagi saya nasihatkan patuh kepada undang-undang. Okay, undang-undang yang ada ni patuh untuk jaga keamanan kita, keamanan negara, keamanan dalam kalangan kita dan juga kemakmuran ekonomi kita, Fizi. Baik, terima kasih kepada Cikgu Azhari Muhammad daripada SMK Teluk Mari Begarang, Selangor, dan juga terima kasihlah kepada kawan-kawan saya ni kan, Nadia, Nurul Fatihah, Kamaru, juga Alia Farhana, dan terima kasih kepada semua yang menonton Sukses SPM 2022. Okey, apa yang cikgu ajar kita harapkan dapat disimpan ke dalam memori kita agar senang jawab peperiksaan nanti. Jaga diri baik-baik, hiasi diri, senyum selalu, jaga SOP. Assalamualaikum. Jumpa lagi di DIDIK TV KPM. Bye bye.